Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pendidikan Islam tingkatan 2, pelajaran 20, tajuk terbitnya Fajar Dakwah. Kelas dakwah secara sulit, di mana misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula setelah turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Permulaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas dakwah secara sulit, yang mana Rasulullah menyeru keluarga terdekat dan sahabat yang rapat, itu yang pertama. Dan seterusnya, antara orang yang terawal memeluk Islam ialah Sayyidatina Khadijah, ini isteri baginda, Ali bin Abi Talib, sepupu baginda, Zaid bin Harithah, pembantu baginda, Sayyidina Abu Bakar, sahabat baik baginda. Ketiga, Abu Bakar pula telah berjaya berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat seperti Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Dakwah secara sulit berjalan selama 3 tahun. Dalam tempoh tersebut, umat Islam berjumpa dan bersolat secara bersembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan awam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam telah dijadikan pusat penyebaran Islam yang pertama. Dakwah secara terang-terangan kepada kaum kerabat. Dalil dia dalam surah Asy-Syura ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahul azim. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dalil kepada masyarakat umum dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Strategi dakwah yang pertama dari segi ucapan awam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Yang kedua, mencari sokongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Mencari tempat selamat, yang mana Rasulullah merintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah, mengadakan jamuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Hikmah strategi dakwah secara sulit. Yang pertama, nak memantapkan akidah umat Islam yang mana masih baru dengan ajaran Islam, memastikan ajaran Islam dapat berkembang dan dapat diterima tanpa gangguan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam. Itu hikmah strategi dakwah secara sulit. Secara terangan, hikmah dia menyuntik semangat dakwah dalam diri umat Islam, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Faktor penentangan kaum musyrikin. Yang pertama, agama mereka berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, yakni percaya kepada Tuhan yang berbilang, menolak keesaan Allah, menafikan hari kebangkitan. Sosial, berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan, menolak persamaan taraf, menolak keadilan dalam masyarakat. Dari segi politik, golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam sebagai satu ancaman terhadap kepimpinan mereka. Dari segi ekonomi, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan bahawa ekonomi mereka akan terjejas dengan kedatangan Islam.
bentuk penentangan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang mana dia bertemu dengan Abu Talib. Pembesar Quraisy cuba mempengaruhi Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghalang usaha dakwah baginda. Yang kedua, memburuk-burukkan dakwah Islam, yakni memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Dan yang ketiga, menyeksa umat Islam yang mana dia menyakiti dan menyeksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Yang keempat, tawaran. Dari segi tawaran, pembesar Quraisy memberi tawaran pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat baginda menghentikan dakwah Islam. Kompromi, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Hal ini telah dirakam dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Bunuh, mengancam untuk membunuh Nabi sehingga turun wahyu agar Nabi berhijrah. Keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah, meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Akhlak, meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama makhluk. Dari segi syariat, hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah di samping memelihara hak individu dan masyarakat. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, keunggulan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji sehingga mendapat gelaran Al-Amin yakni jujur. Kepribadian yang unggul menjadikan masyarakat Arab tertarik kepada seruan baginda. Keadilan dan persamaan dalam Islam. Ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan sebagai contoh keadilan dan persaudaraan sesama Islam dapat memelihara hak individu. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ialah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sentiasa berfikir positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Baginda berdakwah secara teratur dan berstrategik. Kebijaksanaan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Semangat jihad yang tinggi, umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka yakin kepada Allah dan hari akhirat menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk mempertahankan akidah. Iktibar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kewajipan berdakwah. Yang mana umat Islam mestilah berdakwah kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Umat Islam mestilah menunjukkan contoh teladan yang baik kerana dengan cara ini merupakan dakwah yang paling berkesan. Memulakan dakwah kepada anggota keluarga, yang mana setiap umat Islam bertanggungjawab menyelamatkan ahli keluarganya daripada kekufuran dan kemaksiatan. Merancang strategi dalam berdakwah, yakni berdakwah perlu dilakukan secara terang dan berstrategi dan bukannya mengharapkan perkara luar biasa berlaku supaya mendapat hasil yang lebih baik. Sekian, terima kasih.